Sewaktu PKK berkuat kuasa dan pembelajaran atas talian dilaksanakan oleh Universiti Matematik Malaya. Semasa perbincangan di aplikasi Woobox, pertengkaran yang dahsyat berlaku di antara Bella dan Sarah, namun secara atas talian. Perbincangan pertama mereka yang sepatutnya menggembirakan kerana telah lama berpisah, bertukar menjadi tragedi yang tidak dijangka. Kau dah melampau tau. Kau ingat aku saja ke tak nak buat tugas yang kau bagi tu? Dah lah bagi masa sehari je nak siapkan. Ingat aku ni robot ke apa? Masalahnya, aku dah bagi masa yang cukup kot. Bukan banyak sangat pun. Kalau malas tu, cakap je lah malas. Kau dah melebih lah perempuan. Kau ingat aku kat rumah ni bersenang lenang je ke? Cubalah faham situasi orang lain. Kalau kawan tak dapat siapkan tugas, tanya dulu kenapa dia tak boleh nak selesaikan. Lepas tu bantu mana yang boleh. Bukan terus serang macam orang tak ada akal. Aku kena masak, kemas rumah, teman ayah aku pergi beli barang, buat tugas sampah semua. Bukan macam kau, senang goyang kaki semua orang gaji yang buat. Ada aku kisah ke? Yang aku tahu, kerja yang aku suruh buat tu semua siap. Buruklah nama aku selaku ketua kumpulan kalau tugasan kita lambat hantar disebabkan kau. Dah lah korang. Kita bincang dulu elok-elok. Tak apa. Mana yang Sarah tak sempat siapkan tu, aku boleh tolong. Tak naklah emosi macam ni korang berdua. Kau pun sama lah Alisa. Aku suruh kau beli drawing pad dari mula semester. Tapi alasan kau masih sama. Nanti dan nanti. Nak tunggu lepas convocation ke baru kau nak beli? Apa yang payah sangat? Tak cukup dengan aku, Alisa yang tak bersalah tu pun kau nak babitkan sekali. Melebih kau ni, serius kau dah melebih. Dah lah, sebelum terkeluar kata-kata kasar dari mulut aku ni, baik aku keluar dulu. Buang masa layan manusia macam kau. Dah lah, aku pun nak keluar. Buang masa aku je. Baik aku tengok movie tadi. Hai, macam-macam lah. 2 bulan sebelum kejadian tersebut berlaku. Pada suatu pagi, di Dewan Kuliah Y, Dr. Dalila sedang memberi arahan terakhir kepada pelajar sebelum menamatkan sesi kuliah. Sebelum saya tamatkan kelas kita pada hari ini, saya minta kerjasama semua untuk membeli atau meminjam buku yang telah saya senaraikan tadi untuk tugasan akhir kamu selewat-lewatnya Jumaat hadapan. Fotokopi buku adalah dilarang. Baiklah, semua boleh bersurai. Sarah, apa patut aku buat ni? Duit aku memang tak cukup untuk beli buku tu. Aku betul-betul tak nak menyusahkan keluarga aku. Lagipun... Duit pinjaman PTPTN kau kan baru masuk. Dapat pinjaman penuh lagi. Takkanlah buku harga RM50 pun tak boleh beli. Lagipun baru mula SEM. Takkan dah habis semua. Alisa tergamam dan hanya menunduk malu atas masalah kewangan yang dihadapinya. Sarah terus menarik tangan Alisa dan mula berjalan meninggalkan Bella. Jangan kau pedulikan si Bella tu. Bukannya kau tak tahu, dia tu memang kaya harta tapi miskin akhlak. Selalu merendahkan kedudukan orang untuk kepuasan diri semata. Dasar toksik. Tak apalah. Betul juga kata Bella tu. Takkanlah aku tak boleh nak berkorban sikit untuk pendidikan kan? Kau pergilah makan dulu. Aku baru sedar tertinggal buku atas meja. Sarah tidak sempat menahan Alisa daripada meninggalkannya. Terbit simpati dalam dirinya. Salah siapa apabila seseorang terpaksa memilih antara pendidikan dengan makanan? Namun tak pernah pula aku melihat Alisa meminta-minta wak iman kepada sekecil-kecil aku. Jika inilah peluang yang diberikan Tuhan untuk aku berbudi, akan aku belikan makanan kepada Alisa atas tanda kasihku sebagai seorang sahabat. Seminggu kemudian, keheningan malam Kolej Kediaman Mawar dipecahkan oleh gemaan pintu bilik Alisa yang diketuk dengan kuat oleh Sarah. Alisa, bangun! Aku tahu kau tidur pukul 9. Maaf ganggu, tapi kau kena buka pintu ni. Kau rupanya Sarah. Masuklah ke terata buruk aku ni. Apa yang penting sangat tu sampai nak pecah pintu bilik aku diketuknya? Jin Angka dah comeback ke? Wah, kelakarnya awak.
Ini penting ni. Aku tahu kau ni duduk dalam gua. Tadi baru je diisytiharkan dalam buletin malam hari yang Majlis Kesihatan Seantero Dunia dah isytiharkan penularan wabak COVID-19 tu sebagai pandemik. Ada kemungkinan besar yang negara kita sendiri akan isytiharkan darurat. Kau tak takut ke? Nah, kau dengarlah sendiri. Sarah menghulurkan telefon bimbitnya yang tertera rakaman video pembaca berita Buletin Malam Hari sambil duduk di atas lantai simen bilik Alisa yang sejuk. Tergempar, Majlis Kesihatan Seantero Dunia telah mengisytiharkan penularan wabak COVID-19 sebagai pandemik. Wabak mudah berjangkit yang mula tular sejak September lalu itu telah mula dikesan di negara kita. Jemaah-jemaah menteri kini telah bersetuju untuk menguatkuasakan prosedur kawalan kebolehjangkitan PKK yang akan mengehadkan perjalanan merentas negeri bermula Isnin hadapan 23 Mac 2020. Semua rakyat diminta membuat permohonan di Balai Polis bagi urusan rentas negeri untuk tujuan kecemasan sahaja. Sekian saya, Eric Ana Arman melaporkan untuk TV36. Kau ni bukan darurat lah prosedur kawalan kebolehjangkitan sahaja. Takkanlah Perdana Menteri kita tergamak memperkenankan darurat. Teruk ekonomi nanti. Golongan macam aku ni lah yang paling terkesan. Kau pun nanti tak boleh dah nak keluar sesuka hati beli bubble tea. Maafkan aku sampaikan maklumat tak betul. Patutnya aku periksa dahulu, tidaklah panik tadi. Okey, pihak universiti sudah keluarkan notis pembelajaran secara atas talian. Maka aku nak pulang ke rumah. Kau nak aku tumpangkan ke? Aku tahu mahal tiket bas pada waktu genting macam ni. Alisa termenung memikirkan keluarga dan keadaan di rumahnya yang serba tidak cukup untuk memenuhi keperluan pembelajaran secara atas talian. Keluargaku hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Manakah cukup duit untuk melanggan wifi? Apakah nasib adik-adikku yang masih bersekolah? Mampukah bapakku menanggung aku sepanjang PKK nanti? Aku tak ingin menjadi bebanan. Kalau kau rasa berat hati nak balik, duduklah dengan aku dulu di Sungai Penjajah. Lagipun, aku kesorangan sejak abang aku kahwin. Tak perlulah. Asrama Universiti Matematik Malaya ini sudah lebih daripada cukup untuk aku. Aku tak boleh pergi lama-lama dari kafe ni. Nanti rindu ayam pecal. Alisa dan Sarah bergelak ketawa dan terus berbual sehingga tengah malam. 2 bulan kemudian, kedengaran bunyi enjin kenderaan baru dimatikan dan bunyi bukaan pintu yang lemah memenuhi rumah-rumah Sarah yang indah disinari cahaya alami. Waima cantik dipandang mata, kaki yang hangat terasa sejuk saat Sarah menapakkan kakinya ke jubi marmar yang digilap ibunya 2 kali sehari. Dari penjuru ruang tamu yang indah itu, muncul susuk tubuh yang disayangi Sarah merenung tepat ke arahnya. Oh, Ibu. Sarah dah balik dari pasar ni. Ibu hanya menghela nafas lemah dan berlalu meninggalkan ruang tamu. Kau tengok ibu kau tu? Dengan anak sendiri pun tak reti nak bertegur. Memang tak ada adab. Kalau ia pun kau hilang rasa hormat dengan aku, jangan babitkan anak kita. Sekali je kot aku curang. Takkan itu pun kau tak boleh nak lupa? Ha? Sarah, kau tunggu apa lagi? Pergi naik atas belajar, lepas tu kau pergi masak. Sebab kau ni lah, hari-hari aku dah makan luar tau. Tapi petang ni Sarah ada perjumpaan dengan kumpulan. Takut tak sempat. Takkanlah masak nasi sikit dengan lauk ayam pun tak boleh. Tak mungkinlah sambil memasak tu kau tak boleh nak berbincang, Sarah. Baik. Sarah terus berlalu ke kamarnya sambil melihat refleksinya yang muram melalui lantai jubi marmar yang bersinar, hasil gilapan ibunya. Aku kena kuatkan diri dan sentiasa tersenyum. Entah apakah perasaan yang dihadapi Alisa yang berseorangan di asrama. Masalah aku hanyalah ayah yang panas baran dan ibu yang mengalami masalah kemurungan. Kecil sahaja ujianku ini berbanding orang lain. Sementara itu, di Kolej Kediaman Mawar, Alisa berjalan pulang daripada kafe ke biliknya yang terletak di tingkat 7 setelah membeli makanan tengah hari.
Syukur atas kupon yang diberikan pihak Universiti Matematik Malaya. Dapat juga aku merasa bubble tea yang digilai Sarah. Sementara menunggu masa perbincangan petang ini, ada baiknya juga jika aku cuba mengulang kaji. Alisa cuba mengulang kaji namun fikirannya terganggu memikirkan kesunyian yang terpaksa dihadapinya pada hari lebaran yang akan diraikan bersendirian. Mungkin aku patut cuba menyanyi. Aktiviti menyanyi selalu meningkatkan semangatku. Ya, lagu Kabhi Khushi Kabhie Hum. Boleh chudiya, boleh gangana, है मैं हो गई तेरी सांजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं मर गया, ले जा सोनिए ले जा ले जा. Masih sama. Mungkin perbualan dengan orang tuaku dapat melegakan hatiku. Ya, itulah yang sebaiknya. Mungkinkah panggilanku bakal mengganggu pekerjaan yang sedang mereka laksanakan? Apakah yang harus aku lakukan? Masih adakah lagi hiburan buat hati kecilku? Akan terbitkah sinar dalam kehidupanku? Sungguh pun aku bagaikan lumut yang mendiami longkang busuk. Aku juga mahu merasakan kehangatan mentari. Gegaran penggera telefon Alisa berbunyi menandakan waktu perbincangan. Alisa segera bangun dan menghidupkan komputer ribanya bagi mengikuti perbincangan atas talian bersama rakan kumpulannya. Hai Alisa, apa khabar? Aku rindu nak berbual dengan kau. Maaflah pasal minggu lepas, aku tak tahan sangat dengan si Bella punya perangai tu. Nak hina kau, perli aku segala. Masalahnya, perlu ke semua tu? Cakap baik-baik pun boleh kan? Stres aku sampai tak boleh nak kawal emosi. Tak ada apalah. Aku okey je. Biasalah Bella kan memang perangai dia macam tu. Aku pun selagi boleh sabar, aku sabar je. Relax, okey? Dah, sekarang jom kita mulakan perbincangan kita. Tunggu Bella masuk sekejap. Dia kata dia lambat sikit sebab ada perbincangan subjek lain. Alisa, boleh tak kalau kau dengan Bella berdua bincang dulu tanpa aku? Nanti lepas dah habis, barulah kau beritahu aku apa yang perlu aku buat. Bukan apa, cuma aku takut aku tak boleh kalau emosi lagi kalau Bella buat perangai dia. Ayah aku dah lah tengah bertengkar dengan ibu aku tu. Boleh je. Sekejap. Aku cakap dengan Bella. Belum sempat Alisa menghabiskan percakapannya, Bella tiba-tiba masuk ke dalam kumpulan perbincangan. Maaf sebab aku lewat. Okey baik, mari kita mulakan perbincangan. Sebelum aku mulakan, pastikan kalian hidupkan mikrofon agar perbincangan kita... Engkau tak masak lagi hari ni? Ha? Takkanlah sampai mati aku nak makan kat luar. Sarah, mohon cari kawasan yang kondusif. Tak ada alasan ya untuk bunyi asing kedengaran. Kau dah balik rumah, sila bertanggungjawab untuk bekerjasama dalam perbincangan. Kau tahu tak, kau dah menyusahkan semua orang. Dengan tak semena, kami terpaksa dengar. Sarah yang tiba-tiba meninggalkan perbincangan meningkatkan kemarahan Bella. Wah, eloklah tu. Bagus betul. Sendiri punya salah, terus tinggalkan. Tak pandai nak jelaskan kesalahan ke, minta maaf ke. Ni aku nak cakap, kau pun satu Alisa. Aku nak kena cakap berapa banyak kali untuk kau beli drawing pad. Apa yang susah sangat? Minta sajalah dengan bapa kau lagi pun. Cukuplah Bella. Aku dengan Sarah dah lama bersabar dengan kau. Aku tak tahu berapa lama lagi aku boleh bertahan dengan perangai kau yang terlalu mementingkan diri. Sarah yang penyabar tu pun dah melenting minggu lepas sebab sikap kau yang tak pernah nak fikir dan faham situasi orang lain. Ya, aku memang miskin tak mampu untuk beli drawing pad, tapi aku usahakan juga untuk lukis menggunakan telefon pintar. Aku tahu kau seorang yang berjaya, tapi kau tahu ke kedudukan kau sekarang ini adalah disebabkan oleh kekayaan mak ayah kau yang banyak beri kelebihan sebagai sepak mula dalam kehidupan? Maaf, tapi kau tak layak untuk menghina kami semua yang tak berjaya macam kau hanya disebabkan faktor sekeliling kami. Ingatlah Bella, jangan terlalu mendongak ke langit. Sesekali tunduklah memandang bumi. Minta maaflah dengan Sarah, kita sambung perbincangan pada hari yang lain sahajalah. Bella terkedu mendengar luahan hati Alisa. Tidak Bella sangka orang yang dia sangkakan lemah selama ini mampu mengucapkan kata-kata menusuk kalbu. Setelah perbincangan berkumpulan secara atas talian mereka bertiga ditamatkan secara tiba-tiba, Bella termenung keluar jendela kamarnya melihat cahaya mentari menyinari kuduk bunga matahari yang ditanam ibunya.
Kata-kata Alisa masih terngiang-ngiang di telinga Bella. Salahkah jika aku mahukan kesempurnaan? Lagipun, aku yang telah bekerja keras selama ini dalam meraih semua pencapaian hebatku. Mama dan Daddy hanya bersorak kegembiraan di akhir usahaku. Benar, di sebalik kejayaanku adalah usahaku sendiri. Tanpa usaha, manakan datangnya kejayaan? Ibu bapaku tidak ada kena-mengena. Anakku Bella, Daddy telah diisytiharkan gulung tikar oleh pihak bank. Apa? Tak mungkin, tak mungkin. Mama bergurau kan? Syarikat perniagaan Daddy bernilai jutaan ringgit. Tidak mungkin diisytihar gulung tikar secara tiba-tiba. Maafkan Daddy dan Mama anakku. Sebenarnya, sejak bermulanya PKK, jualan ekspor produk kita jatuh merudum kerana negara luar menutup sepadan negara mereka. Tambahan pula, apabila sebilangan besar pekerja syarikat Daddy disahkan positif COVID-19, pengeluaran terpaksa dihentikan. Kami tidak mahu merusakkan kamu dan terpaksa merahsiakan perkara ini daripada kamu dan berpura-pura hidup secara normal. Daddy juga telah banyak berhutang dengan rakan-rakannya demi memastikan pembelajaran atas talian kamu tidak terganggu sama sekali kerana kami terlalu menyayangi kamu. Tetapi, apakan daya, Daddy tidak lagi mampu membayar hutang syarikat dan kesendirian yang terlalu tinggi. Jadi, barang-barang di rumah kita akan disita. Tak mungkin. Ini semua tipu kan, Mama? Penipu. Mama dan Daddy penipu. Memandangkan semua akan disita, lebih baiklah dipecahkan saja. Begitulah tidak bermaknanya hidupku. Bagaikan pasu porselin mewah yang disita. Sudahlah sayangku, kehidupanmu paling bermakna buat kami. Kami sediakan hanya yang terbaik buatmu. Semua kemewahan ini hanya untukmu, untuk masa depanmu yang senang dan selesa. Bella menangis teresak-esak mengenangkan nasib yang menimpanya. Suara tangisannya semakin pudar dengan masa. Keesokan harinya, semasa pembelajaran atas talian bersama pensyarah, Saya faham, tidak semua mampu belajar secara atas talian atas pelbagai faktor yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, sebelum saya menamatkan kuliah pada hari ini, saya ingin berkongsi satu rakaman video motivasi oleh kaunselor terkenal yang telah menaikkan semangat saya untuk mengajar setiap hari walaupun terasa seperti bercakap dengan dinding kerana tiada yang sudi menghidupkan kamera. Baiklah, saya akan mainkan rakaman video ini dan anda semua mesti dengar dan ambil pedoman. Assalamualaikum anak-anak yang saya sayangi sekalian. Apa khabar anda semua hari ini? Jika baik, Alhamdulillah. Namun jika sebaliknya, tetap harus bersyukur kerana kita masih diberikan peluang untuk terus hidup pada hari ini. Ingat, Tuhan tidak akan menguji hambanya lebih dari apa yang hambanya mampu. Kita semua sama tapi tak serupa. Ada yang lahir dan menetap di rumah mewah beristana, tetapi ada juga yang lahir di pondok kecil yang serba sederhana. Tiada siapa yang meminta atau memilih untuk lahir dalam keadaan begini. Namun, apakah daya mereka untuk mempersoalkan ketentuan Tuhan? Jadi, amat tidak adil untuk kita menilai mereka semua berdasarkan harta dan kemewahan semata kerana semua itu tidak menjadi kayu pengukur kita di akhirat kelak. Ingat anak-anak, kita kini dilanda pandemik yang sangat menguji mental dan fizikal. Jika ada yang memerlukan pertolongan, hulurkanlah tangan, ringankanlah beban mereka. Sama-samalah kita mencari solusi bagi setiap permasalahan kita. Boleh jadi solusi yang kita perlukan sebenarnya sangat dekat tanpa kita sedari. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Harap kamu semua dapat mempelajari sesuatu daripada video motivasi ini. Jangan lupa hantar tegasan. Baiklah, sampai di sini saja kuliah kita pada hari ini. Alisa menghubungi Sarah menggunakan panggilan video untuk bertanya keadaannya bersama keluarga dan bertanya khabar. Bunyi telefon berdering seketika dan nada pemanggil berbunyi sebelum suara ceria Sarah dapat didengari. Hai Alisa, rindu aku ke tu?
Hai Sarah, aku saja nak bertanya khabar dan aku nak tahu keadaan kau di rumah. Semuanya baik-baik sahaja di rumah kau kan? Kalau ada sebarang masalah, aku sedia mendengar. Tidak ada apalah. Biasalah ibu bapa bertikam lidah apabila pendapat mereka bercanggah. Segalanya baik sahaja. Jadi bagaimana dengan kau, Alisa? Sudah ada persediaan kah untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri? Kan sedih betul menyambut perayaan bersendirian. Aku tidak. Tiada yang lebih sunyi daripada dikelilingi orang yang tidak membalas kasih dan sayang kita. Sekurang-kurangnya aku ada kau. Dan semestinya aku ada kau juga. Kaulah solusiku, sahabatku. Bunyi panggilan video masuk daripada Bella. Alisa terkesima nama menambah Bella masuk ke dalam panggilan telefon sedia ada bersama Sarah. Kau nak apa lagi, Bella? Tak cukup dengan semalam, hari ni kau nak cari masalah lagi ke? Aku tahu kau memang tak ada rasa hormat dengan orang lain. Tetapi tidak sangka sehingga hilang hormat dengan diri sendiri. Mahu jilat semula ludah sendiri kah? Sudahlah tu Sarah. Aku tahu kau masih marah dengan Bella. Mungkin dia menghubungi kita untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Baiklah. Bella, apa tujuan awal hubungi kami? Sebenarnya, tujuan aku hubungi kalian ini adalah untuk memohon maaf atas segala salah dan silap aku selama ini. Kata-kata Alisa setelah Sarah beredar semalam sangat menyentuh hati aku, lebih-lebih lagi selepas pensyarah memainkan rakaman video tersebut. Untuk pengetahuan semua, sekarang aku sama taraf saja dengan kau, Alisa. Benarlah, hidup ni umpama roda. Ayahku diisytihar gulung tikar oleh pihak bank. Tak sangka aku akan jatuh ditimpa tangga sebegini. Maafkan aku, Sarah dan Alisa, kerana tidak cuba untuk memahami masalah kalian. Aku terlalu mementingkan diri dalam mengejar kesempurnaan. Nampaknya aku silap. Dalam hidup ini, tiada yang sempurna. Drawing pad yang aku paksa Alisa beli tu pun telah disita. Mungkin selepas ini, bahkan RM10 pun tidak akan dapat aku pegang lagi. Aku faham kalau kau tak mahu maafkan aku. Itu adalah hak kau ke atas perasaan kau. Aku cuma nak kalian tahu yang aku telah pun sedar akan kedudukanku yang sebenar. Sekejap. Macam mana dengan kos beli buku? Kau masih mampu tak? Tak pasti. Mungkin wang simpanan aku tak cukup untuk bulan ni pun. Takkanlah buku yang harga berapa sangatlah pun tak boleh beli. Lagipun baru awal bulan, takkan dah habis semua. Kau ni memang melampau. Aku datang sini nak minta maaf. Kau cakap macam tu pula pada aku. Ingatlah perasaan ni. Ingat betapa marahnya kau kalau orang cakap macam tu dekat kau. Kalau kau nak tahu, itulah ayat yang kau lontarkan tanpa sedikit kesal pun kepada Alisa. Kau rasa apa perasaan dia masa tu? Nak menangis? Nak marah kau? Tidak. Dia memilih untuk senyap dan mengulum kata-kata pedas kau. Kerana dia tahu jika dia membalas pun, kau tidak akan berubah. Walau sekuat manapun amarahku, aku tetap akan maafkan kau. Aku harap kau sedar dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan kau. Aku maafkan kau juga. Manusia penuh dengan kesilapan. Semoga kau tidak mengulanginya. Sepanjang mengharungi pandemik ini, aku dan Sarah berharap kau dan keluarga akan cekal. Jika kau terasa penat, kami berdua bersedia untuk mendengar segala luahan hatimu kerana kami percaya suatu hari nanti kau pasti akan menemukan solusi hidupmu.